Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar sejarah tahun 4 di bawah tajuk Kesan Perubahan Zaman Air Batu Akhir di Asia Tenggara. Kamu semua boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat 66 dan 67. Sebelum itu, mari kita kenali apa itu Asia Tenggara. Asia Tenggara ialah sebuah kawasan di bahagian tenggara Asia. Seterusnya, mari kita lihat peta Asia Tenggara. Jadi, seperti mana yang kamu dapat lihat di sebelah kanan, ini adalah kedudukan peta bagi negara Asia Tenggara. Ini adalah senarai negara bagi Asia Tenggara. Yang pertama, Brunei Darussalam. Yang kedua, Filipina. Yang ketiga, Indonesia. Yang keempat, Kemboja. Yang kelima, Thailand. Yang keenam, Timor Leste. Yang ketujuh, Vietnam. Yang ke-8, Laos. Yang ke-9, Malaysia. Yang ke-10, Myanmar. Dan yang terakhir, Singapura. Jadi Ustaz nak kamu semua ingat betul-betul ini adalah senarai bagi negara Asia Tenggara. Seterusnya, kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Jadi, apakah kesan yang akan terjadi kepada Asia Tenggara akibat daripada perubahan zaman air batu akhir, iaitu perubahan yang berlaku pada zaman air batu akhir seperti penggeleseran, perubahan iklim dan bentuk muka bumi turut memberikan kesan di Asia Tenggara. Antara kesan tersebut termasuklah kenaikan paras air laut di pentas Sunda dan berlakunya pergerakan manusia dan juga haiwan. Kesan terhadap Asia Tenggara terbahagi kepada dua macam Ustaz sebutkan pada slide yang sebelum ini, iaitu yang pertama, kenaikan paras air laut di pentas Sunda. Yang kedua, berlaku pergerakan manusia dan haiwan. Kita masuk dulu untuk kenaikan paras air laut di pentas Sunda. Berlaku kecairan air batu menyebabkan kenaikan paras air laut sehingga terbentuk sungai dan tasik di Asia Tenggara. Aliran air sungai menenggelamkan kawasan tanah rendah di sepanjang tepi pantai. Seterusnya, berlaku kecairan air batu memberikan kesan kepada kewujudan pertempatan baharu di Asia Tenggara. Seterusnya, kita masuk kepada berlaku pergerakan manusia dan haiwan. Manusia bergerak ke kawasan lebih tinggi dan hidup secara berpindah randah sehingga akhirnya menetap di satu kawasan. Seterusnya, kawasan Asia Tenggara juga menjadi tempat tinggal haiwan. Jadi, ini adalah kesan yang berlaku terhadap Asia Tenggara akibat daripada perubahan zaman air batu akhir. Apakah itu pentas Sunda? Pentas Sunda ialah kawasan tanah luas di Asia Tenggara yang menghubungkan daratan dengan kepulauan. Oleh itu, kedudukan pentas Sunda mempengaruhi bentuk muka bumi di rantau Asia Tenggara. Seterusnya, kedudukan pentas Sunda pada zaman epok Pleistocene. Jadi, kita dah belajar tentang zaman epok Pleistocene. Ingat lagi tak? Jadi, untuk pengetahuan kamu, pada zaman epok Pleistocene ini, yang pertama, suhu bumi rendah dan banyak kawasan dilitupi air batu.
Yang kedua, manusia mula mengetahui cara membuat api. Dan yang ketiga, tanah dataran menjadi lebih luas. Jadi ini adalah kedudukan pentas Sunda pada zaman epok Pleistosen. Seperti mana yang kamu dapat lihat di dalam petak kuning, iaitu garis yang berwarna merah jambu. Itu adalah kedudukan pentas Sunda pada epok Pleistosen. Jadi berdasarkan daripada gambar ini, apa yang kita boleh ketahui bahawa kawasan tanah pada zaman epok Pleistosen masih lagi banyak. Seperti mana yang kamu dapat lihat, kawasan yang berwarna hijau itu masih lagi kawasan tanah yang mana belum ditenggelami oleh air laut. Seterusnya, kedudukan pentas Sunda selepas zaman air batu akhir, iaitu epok Holocene. Jadi sekadar untuk mengimbas kembali apa itu epok Holocene. Jadi pada zaman epok Holocene ini, suhu bumi mula meningkat dan air batu mula mencair. Seterusnya, paras air laut meningkat. Jadi ini yang terjadi pada zaman epok Holocene. Seterusnya, mari kita lihat peta Sunda selepas zaman air batu akhir epok Holocene. Jadi berdasarkan peta ini, apa yang kita boleh ketahui bahawa kebanyakan kawasan tanah telah ditenggelami oleh air. Jadi sebab itulah kawasan yang berwarna hijau semakin berkurangan, lalu menyebabkan manusia berpindah kepada kawasan yang lebih tinggi. Akhir sekali, untuk tugasan pada hari ini, sila buat latihan dalam buku aktiviti kamu pada muka surat 48 dan 52. Jadi Ustaz rasa sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi pada video akan datang. Bye. Assalamualaikum.